Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini Awani Global. Pada Isnin dan Selasa lalu, serangan terbaru Israel ke atas kem pelarian di tebing barat iaitu khususnya di Jenin mengakibatkan begitu ramai terkorban dan kemudahan-kemudahan awam yang terdapat di kem pelarian Jenin ini hampir musnah keseluruhannya seperti hospital, kemudahan air bersih, bekalan elektrik, jalan raya, rumah-rumah awam dan masyarakat yang seringkali mendapat bantuan daripada badan-badan antarabangsa terpaksa melarikan diri dari rumah masing-masing. Jadi pencerobohan terbaru Israel ke atas Jenin ini dikutuk masyarakat sivil antarabangsa termasuk badan-badan PBB dan juga badan berkaitan dengan pelarian, kerana ini bukan pertama kali dengan alasan mencari pengganas ataupun memburu pengganas, tetapi ia memusnahkan satu kem pelarian yang selama ini menjadi tempat perlindungan mereka berdekad lamanya selepas perang 1940-an. Rakyat Palestin berlindung, begitu ramai sekali berhimpit di kawasan yang penuh sesak di Jenin. Jadi untuk melihat perkara ini, adakah ia tidak mencukupi untuk badan antarabangsa termasuk ICC, Mahkamah Jenayah Antarabangsa, untuk menghukum Israel bahawa mereka melakukan begitu banyak jenayah-jenayah yang ada jelas kriteria yang boleh dianggap sebagai pembunuhan jelas kepada hak asasi manusia. Jadi untuk melihat perkara ini, Dr. Cikgu Azmi Abdul Hamid, Presiden MAPIM bersama saya yang seringkali mengangkat isu-isu hak asasi dan isu Palestin ini. Assalamualaikum Cikgu Azmi, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Apa yang boleh dikatakan oleh Cikgu Azmi dengan serangan terbaru Zionis ke atas rakan-rakan di Kem Jenin dan jelas ia sudah pun mengorbankan begitu banyak nyawa rakyat Palestin dan juga memusnahkan hampir semua kemudahan awam yang terdapat di kem yang begitu sesak ini. Ya, ini adalah pengulangan kepada juga jenayah yang dibuat oleh Israel Sabra Shatila tahun 1982 dan Jenin juga di kem pelarian pada tahun 2002. Ya. Sekarang kali kedua 2023, Ya. cuma sekarang jauh lebih ganas kerana dia membuat serangan udara. Keadaannya memang kita ada 23,000 pelarian di kem Jenin itu yang tidak sampai pun 0.7 hektar kilometer persegi atau kilometer persegi itu yang menjadikan kem pelarian itu sangat padat, dan kalau apa saja serangan dibuat itu boleh saja membantai semua yang ada di situ. Tetapi agendanya nampaknya alasan bahawa memburu pengganas, memburu penentang pada Israel itu sebagai alasan yang memang selalu diulangi, tetapi misinya nampaknya untuk menghapuskan apa saja prasarana yang ada di kawasan itu, sehingga semalam bila ditanya apakah sebenarnya tercapai, mereka rasa mereka gagal kerana ada penentangan yang juga berlaku dari dalam, menyebabkan mereka merancang akan kembali lagi ke kem pelarian Jenin itu untuk melakukan operasi kedua. Jadi pada fasa ini nampaknya memusnahkan bekalan air, bekalan elektrik, kemudian beberapa bangunan-bangunan dan juga kem-kem yang ada itu dimusnahkan. Itu saya kira fasa yang pertama. Akan ada lanjutan selepas ini. Ini jangkaan yang kita dapat terima daripada kontak kita di sana. Dr. Azmi, Cikgu Azmi, apa beza serangan terbaru Zionis ke atas Jenin ini berbanding serangan terakhir mereka ataupun serangan yang paling kuat ke atas Jenin pada 20 tahun lalu? Ya, 2002 itu dia panggil The Battle of Jenin. Ya. Jenin itu memang jelas 50 lebih yang syahid, termasuk kanak-kanak. Tapi sekarang bezanya ialah kerana kali ini dia ada agenda sekaligus untuk melenyapkan pelarian, kem-kem pelarian itu di Jenin itu untuk mereka membuat ekspansi atau buat dia panggil settlement ya, Ya. iaitu pendudukan. Itu nampaknya agenda Penempatan haram ya. Ya. pendudukan haram. Nampaknya agenda itu berjalan serentak. Hapuskan yang ini, kemudian dikembangkan lagi pendudukan haram itu. Jadi bezanya kalau dulu adalah mereka kepung dan serang dan banyak terbunuh, tapi kali ini dia nampaknya serang infrastruktur yang saya sebut tadi, kan juga akan melakukan
selepas ini akan mengecil lagi khemah itu, tapi membesarkan lagi pendudukan haram. Itu agenda mereka sekarang. Bagi Cikgu Azmi, untuk melihat ciri-ciri serangan terbaru ini, kononnya mencari pengganas, kononnya mencari penentang Zionis ataupun kerajaan Israel, tetapi apabila serangan udara dilakukan dengan sasaran kepada amenities awam, termasuk sekolah, termasuk bekalan air, bekalan elektrik dan telekomunikasi, jalan raya juga di bulldoze dan sebagainya. Apa yang boleh kita gambarkan? Ya, gambarannya ialah seolah macam ini adalah satu tekad Israel untuk menghapuskan sama sekali lah apa saja yang ada di situ, dan seperti saya sebut tadi untuk mereka membuat penempatan haram itu. Gambarannya lagi ialah yang jelas ialah mereka nak menunjukkan bahawa mereka benar-benar berkuasa dan berwenang membuat apa saja tanpa boleh ada respon daripada mana pihak, daripada peringkat antarabangsa. Paling-paling ialah mengutuk dan juga mengecam. Tapi mereka sekarang yakin nak menunjukkan kepada dunia bahawa Israel berkuasa sepenuhnya dan mereka boleh melakukan operasi yang sebrutal apapun. Dan kali ini memang brutal sebab mereka sanggup satu kamp konsentrasi yang padat tapi diserang dengan udara. Kita boleh bayangkan, yang artinya tidak ada tempat perlindungan sama sekali kerana bila dia bom. Begitu kalau serang daripada darat saja itu masih lagi boleh mengekang, tapi kalau sudah diserang daripada udara kemudian mereka kepung, kemudian serentak itu masuk pula tentera darat, saya kira skala kemusnahan, skala kehilangan nyawa itu jauh lebih besar berbanding 20 tahun yang lalu. Ya, Cikgu Azmi, untuk melihat situasi, realiti jenayah antarabangsa yang dilakukan Zionis ini, adakah ia tidak lagi kataupun membuka mata ICC dan juga badan-badan hak asasi manusia ataupun jenayah antarabangsa membuka mata mereka? Kalau isu di Ukraine, semua negara besar termasuk kuasa-kuasa barat, UK, Amerika Syarikat dan juga NATO berbondong-bondong memberikan segala kekuatan mereka untuk membantu Ukraine atas alasan keganasan untuk menakluk sebuah negara yang merdeka. Tetapi isu Palestin dan Israel ini sudah berdekat lamanya dan yang terbaru di Jenin ini, adakah ia tidak lagi membuka mata ICC? Baik. ICC, ICJ itu mereka mempunyai proses untuk kalau ada pihak yang file case, itu ICC dan ICJ mau tidak mau terpaksa ambil kira ya. Soalnya sekarang ni kita tidak, pihak Palestin dan pihak dunia tidak menyediakan suatu aksi legal yang betul-betul kita bawa ke ICC dan ICJ. ICC itu sendiri, Criminal Court itu barangkali mereka menunggu kalau orang file baru boleh kita proceed atau kita lanjutkan pembicaraan ataupun kita mendakwa. Tapi sehingga hari ini saya kira yang menjadi problemnya ialah tidak ada siapa yang membawa kes ini, baru menyuarakan saja. Jadi kes-kes mahkamah, saya ingat Azri pun tahu, mereka beralasan ya kami boleh mendakwa tetapi siapa yang bawa kes. Macam kita dengan Aung San Suu Kyi dulu, kita Ya. ada pihak yang telah diwakilkan, filekan benda itu dan berlakulah proses itu. Jadi sehingga hari ini kes Jenin ini yang sepatutnya jauh lebih jelas apa yang dilakukan oleh Israel itu, jenayahnya, kekejamannya, pelanggaran hukum antarabangsa itu sangat jelas, tetapi belum setakat ini kita dapati adanya pihak yang pergi ke ICC dan membawa kes itu untuk mulai dilakukan proses pendakwaan. Tapi dalam masa sama juga saya kira jelas double standard itu berlaku dan ICC pun dalam banyak resolusi-resolusi yang telah diluluskan dalam UNSC, Security Council, dalam General Assembly, resolusi itu patut menjadi asas untuk ICC juga memberikan satu signal bahawa sepatutnya Israel didakwa. Tapi ternyata ICC juga nampak dikuasai oleh pihak barat untuk tidak mahu melakukan sesuatu. Tapi apapun saya punya pendapat tadi, kena ada satu legal action atau legal team yang menyediakan kes ini dengan segera dan bawa ke ICC, dan kita dengan itulah kita akan dapat apa yang dipanggil pressure antarabangsa untuk pastikan
Israel itu didakwa sepatutnya. Itu pandangan saya. Cik Hazmi, kalau kita lihat secara legal, kawasan pelindungan di kem Jenin ini, kawasan pelindungan pelarian yang sudah pun memang kita tahu dan dianggap sebagai satu kem yang paling padat, paling yang tidak terurus dan dikelilingi oleh kuasa Zionis Israel. Dari aspek itu, adakah ia tidak lagi menepati ciri-ciri yang boleh kita laporkan ataupun pihak-pihak tertentu bawakan ke ICC ataupun ke ICJ. Jadi apakah ciri-ciri jenayah perang antarabangsa yang boleh dikaitkan dengan jenayah di Jenin yang terkini? Dua perkara yang ada definisi dan takrif dalam antarabangsa ini, satu namanya genocide, yang kedua namanya ethnic cleansing. Kemudian tu human rights violation. Gitu. Jadi istilah-istilah ni ada dalam istilah perundangan antarabangsa yang di-endorse. Apakah semua ciri itu ada dalam apa yang dilakukan oleh Israel ke atas Jenin juga di tempat lain, itu sudah lebih mencukupi. Ya. Ya, baik dari segi buktinya, baik dari segi dokumentasinya. Kita ambil sajalah Shirin Akleh. Ya, Shirin Akleh. Itu sudah sangat jelas. Tapi nampak ICJ dan ICC tidak mengambil peranan hanya kerana diblok oleh US dan juga Israel secara bongkak mengatakan kami tidak akan ada apa-apa siasatan terhadap jenayah ini. Jadi kalau kes-kes itu kita ambil untuk membuktikan tidak apa lagi yang dikenaki oleh ICC untuk mengatakan ini sudah bukti yang jelas, tinggal lagi harus ICC membuat suatu semacam kenyataan bahawa Israel sepatutnya sudah didakwa tetapi memerlukan pihak yang dapat datang dan memfailkan kes seperti yang saya sebut tadi. Jadi pertanyaan saya Nazri, lebih daripada mencukupi. Apa saja kita sebut tentang genocide, tentang ethnic cleansing, tentang human rights violation, semua sudah cukup untuk tidak lagi menunggu Israel tidak didakwa. Perlu didakwa segera mungkin. Adakah Cikgu Azmi dan juga rakan-rakan di Palestin menjangkakan ada serangan terbaru, akan ada serangan susulan ke atas Jenin? Mengikut laporan dan juga kontak kita di sana, Ya. Mereka mengesahkan akan berlaku serangan operasi yang kedua dan kali ini lebih nekat kerana mereka akan menyerang satu rumah demi satu rumah ataupun satu kamp yang dalam tu seperti yang mereka buat di Shafra Shatila sampai sanggup mereka menghalau mereka keluar daripada rumah, kemudian dibariskan, kemudian ditembak semuanya. Ada yang menggunakan parang dan sebagainya. Itu Shafra Shatila. Kalau Jenin 2002 juga begitu, maknanya mereka kepung dan pergi serang satu lokasi ke satu lokasi. Kali ini saya kira operasi itu mengikut maklumat yang kita terima dari dalam, daripada kita ada kontak kita di sana, di Jenin sendiri. Dia kata kami menjangkakan serangan kedua akan berlaku tidak lama lagi. Di mana sekarang pelarian rakan-rakan Palestin berlindung sekarang, Cikgu Azmi? Ya, mereka sekarang ni di kordon, maknanya kordon rumahnya dikepung. Dikepung ya? Kepung betul, maknanya tak ada akses untuk keluar, tak ada akses untuk masuk. Jadi sekarang ni mereka, kalau yang civilian sini menunggu saja. Dia kata dalam laporan kita baca, mereka tidak ada apa lagi nak diharapkan, mereka menunggu. Dan dengan itulah saya rasa kepungan itu akan berlaku mini Gaza. Kita panggil Gaza yang kecil. Kali ini akses tidak ada, bantuan tak dibenarkan masuk dan orang daripada dalam tidak dibenarkan keluar, dan saya kira massacre ataupun pembunuhan beramai tidak mustahil akan berlaku. Dari laporan UNRWA mengatakan mereka terdesak merayu masyarakat antarabangsa dan juga badan-badan relief antarabangsa menghulurkan bantuan segera ke atas Jenin, dan yang terkini apabila UAE memberikan donasi ataupun dana bantuan segera 15 juta dolar Amerika. Jadi apa yang kita boleh lakukan untuk membantu rakan-rakan di Jenin ini, Cikgu Azmi?
Ya, UNWRA atau UNWRA itu sudah pun tertekan ya. Bajet mereka sudah hampir tidak dibekali lagi. Jadi UN itu sekarang ni dia punya kapasitinya juga sudah tidak lagi berkeupayaan, walaupun mereka menyebutkan kami masih lagi boleh membuat sesuatu sekurang-kurangnya merawat kanak-kanak sebagainya, tapi akses tidak diberi sama sekali. Hmm. Kalau Qatar ataupun siapa saja yang memberikan bantuan itu, saya kira ada masalah ini. Ya. Kecuali kalau satu keputusan tegas dibuat, UN campur tangan betul-betul dan membuat resolusi dengan segera bahawa suatu peacekeeping troop, ya, seperti dulu di Sabah Sitera tu, setelah semua habis baru UN masuk, baru nampak mayat-mayat. Tapi kalau tidak mau diulangi apa yang berlaku di Sabah Sitera, tidak mau diulangi apa yang berlaku di Jenin 20 tahun yang lalu, tidak ada cara lain. Saya fikir United Nations melalui Security Council mesti membuat resolusi menghantar tentera pengaman dan membuka laluan untuk menyelamatkan mereka yang dalam khemah. Untuk mengelakkan keadaan lebih buruk, lebih teruk dan juga akan menyebabkan begitu banyak lagi kematian akibat tidak mendapat makanan ataupun bantuan perubatan, dan kita juga tidak mahu peristiwa Sabra Shatila berulang dan juga apa yang berlaku dalam operasi Castlade pada 2008 itu berulang ataupun repeat semula di Jenin ini. Apa pandangan Cikgu Azmi? Ya, saya rasa seperti yang saya sebut tadi, tak ada cara lain. Mesti ada intervensi daripada luar. Israel sudah seperti menjadi harimau ganas, tidak menghirau apa-apa saja yang dikata critical, dikritik oleh US, malah di US sendiri barangkali dia sudah tidak lagi mahu tunduk. Jadi intervensi luar ada satu-satunya cara sekarang. Dan intervensi luar itu saya kira ada basisnya, ada hujahnya untuk kita melakukan itu. OIC dia tidak ada mandat itu. OIC mungkin memberi bantuan atau buat kecaman dan sebagainya, tetapi yang betul ada mandat untuk buat keputusan intervensi masuk dalam dan memaksa Israel withdraw daripada kawasan itu hanya pada UN. Jadi kita tidak ada cara yang lain, kita mesti mendesak UN campur tangan sekarang. Ya, bagi Wisma Putra dan kerajaan Malaysia yang vokal ke atas isu pendudukan dan juga jenayah antarabangsa Israel ke atas rakyat Palestin, apa yang boleh kita angkat dari peristiwa terkini di Jenin ini? Ya, saya dapati bahawa Wisma Putra melalui menterinya sudah membuat statement. Ya. Jadi seperti biasa kita kecam dan kita menyatakan concern atau keprihatinan kita. Tetapi saya kira sudah tentu itu tidak memadai. Sama sekali sekurang-kurangnya kita buat pendirian, tetapi kita harus melakukan satu lebih. Jadi apa yang boleh kita lakukan? Pertama ialah suarakan dengan tegas, cuba berhubung segera dengan banyak negara yang boleh bersama kita menambah suara Malaysia supaya segera kita menuntut diadakan satu tindakan segera, tindakan pantas daripada UN. Jadi desakan sebagai anggota PBB itu mesti diguna betul-betul oleh Malaysia. Sementara itu ada kawan-kawan negara yang lain yang sependapat dengan Malaysia. Harus kita mobilisasikan dengan apa saja cara supaya kita dapat memberi tekanan yang kuat betul kepada Israel, dan saya suara Malaysia masih dihormati, masih diambil kira, dan Malaysia lah saya kira antara negara yang mesti ke depan untuk pastikan peristiwa yang lalu tidak berulang, dan selepas ini kita melihat sekali lagi mayat-mayat kegelimpangan, dan lepas itu kita jadi satu rekod sejarah. Kita harus lakukan lain daripada kecaman, iaitu membuat tindakan supaya United Nations lah satu-satunya badan yang nampaknya boleh melakukan lebih daripada hanya kecaman tetapi menghantar tentera pengaman. Adakah Cikgu Azmi merujuk kepada rakan-rakan yang setia dalam isu Palestin ini seperti Qatar, seperti Turki, seperti Indonesia ini perlu juga bergabung dengan Kuala Lumpur untuk mengangkat suara yang lebih jelas dan bergabung dengan badan-badan sivil antarabangsa terutamanya di Eropah yang begitu vokal ke atas tindakan Israel? Ya, betul. Nah, ada dua cara yang saya nampak Malaysia boleh berperanan. Satulah di kalangan beberapa negara Islam yang kuat, yang besar, itu digembling
dan kalau memerlukan kita ada satu summit, kalau kita nak tunggu IC itu akan jadi lambat. Kita Ya. kumpul yang kita di-initiate oleh Kuala Lumpur. Itu daripada kalangan negara Islam. Tetapi di kalangan negara bukan Islam yang juga nampak beberapa ini seperti Ireland dan sebagainya, dan juga beberapa aktivis politik di Eropah, US, yang boleh kita initiate daripada Malaysia supaya mereka juga mengadakan suatu tindakan di luar daripada negara Islam, dan kemudian itu suara itu ditambah dan tekanan untuk kita memastikan Israel itu kalau bolehnya diisolasikan, diisolate sehingga dia berasa tertekan, dan dengan itu kita boleh membuat keputusan untuk mengadakan tindakan sanksi atau tindakan boikot. Itu harus segera dibuat antara dua blok ini. Blok di kalangan negara Islam yang daripada 57, saya dalam pemikiran saya 7-8 negara itu solid. Kita gerak yang itu dulu, kemudian kita berhubung dengan di kalangan negara barat, individu aktivis untuk juga mereka menambah suara kita dan juga melakukan suatu tindakan yang saya kira mungkin tindakan undang-undang, tindakan isolasi terhadap Israel. Bagi MAPIM dan juga Badan Kemanusiaan di Malaysia, apa inisiatif yang boleh dilakukan? Ya, seperti yang telah dibuat, beberapa kawan-kawan kita sudah bertemu dan kita merasakan yang terdekat ialah kita telah menyatakan protes, telah menyampaikan memorandum kepada US untuk US ambil peranannya supaya hentikan kekerasan ini. Itu dibuat oleh gabungan NGO juga. Tetapi dalam masa sama kami berbincang tentang apakah kita boleh buat satu misi untuk dihantar ke Amman, paling tidak yang paling dekat ialah dengan Amman, dan dari situ kita membuat pemantauan bagaimana menyalurkan bantuan. Kalaulah jalan masuk ke Jenin itu mulai dibuka, kita harus cepat untuk masuk ke West Bank itu dan menyampaikan. Dan itu sedang dibincang dengan kawan-kawan. Tetapi dalam bentuk advokasi juga telah diputuskan supaya kita berbincang dengan Kuala Lumpur, dengan Istanbul, dengan Islamabad, dengan beberapa negara yang termasuk Tehran, Qatar, untuk kita menyatakan bahawa suatu tindakan serentak mesti dilakukan untuk kita memberi tekanan kepada Israel. Menarik. Itu kita kalau boleh dapat dilakukan dengan segera, dan kita akan memberikan sokongan tidak berbelah bagi dengan inisiatif Badan-Badan Sivil Malaysia ke atas isu Jenin ini. Terima kasih Cikgu Azmi Abdul Hamid, Presiden MAPIM, dan kita berbicara berkaitan dengan kecaman masyarakat antarabangsa, tindakan ketenteraan terbaru Zionis ke atas kem pelarian di Jenin di Tebing Barat, dan mengakibatkan sudah lebih 10 orang terkorban dan begitu ribuan lagi misplaced ataupun terpaksa lari dari rumah kediaman masing-masing dengan serangan terbaru pada Isnin dan Selasa yang lalu. Sekian, Assalamualaikum, kita jumpa lagi.